Hari ni kita nak masuk tentang 9.12 ciri negara bangsa. Hari tu kita masuk negara bangsa. Sebelum barat ada Funan, kita belajar kerajaan Sriwijaya. Hari ni kita nak detailkan tentang ciri-ciri. Paling kita nak tahu di sini ialah kita nak cerita tentang ini. Ciri-ciri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, untuk hari ini kita nak guna 3 modul. Kejora, Kejo A, modul Ratu dan modul Assalamualaikum. Okey, baik anak-anak. Lupa dah sebut salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Okey, baik. Kita sambung lagi anak-anak. Hari tu kita masuk ulang kaji berfokus kita 1.1. 1.1 dengan tajuk kita hari ni 1.2 dia sebenarnya ialah kembar. Hari ni kita nak masuk tentang 9.12 ciri negara bangsa. Hari tu kita masuk negara bangsa. Sebelum barat ada Funan, kita belajar kerajaan Sriwijaya. Hari ni kita nak detailkan tentang ciri-ciri. Paling kita nak tahu di sini ialah kita nak cerita tentang ini. Ciri-ciri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, untuk hari ni kita nak guna 3 modul. Kejora, Kejo A, modul Ratu dan modul Kuala Kangsar. Baik. Cikgu tengok ciri negara bangsa nombor 2 ni. Okey. 9.12 agak-agak kemahiran apa di sini? Inilah 916 ni. Kita kalau soalan kebat mungkin dia tanya 916 915. Kita tengok. Okey, baik. Yang ini kita dah buat dah hari tu. Masih lagi merujuk kepada bahan modul iPro. Dapatkan buku modul iPro ni. Baik. Kita boleh baca detail daripada buku teks ni 2 muka surat saja. 6 dan 7. Tengok soalan dia tanya situ. Nyatakan ciri-ciri. Nyatakan. Ini Cikgu Syam buat ni. Hebat. Nyatakan tu berikan saja. Berikan. Nyatakan. Kita pun garis ciri negara bangsa. Ingat lagi 5M yang perlu kita ada. Membaca. 5M. Membaca. Kita dah menggaris. Lepas tu kita merangka. Tak buat dah menjawab dan menyemak. Sekarang kita nak rangka ciri. Nama pun ciri. Dia nak sini 4 markah saja. Makin pelajar boleh jawab secara umum. Tetapi ayat kita lengkap lah. Antara ciri-ciri ni nampak sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fakta yang pelajar boleh jawab. Jadi jawapan pelajar pun cantik lah. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Daripada sini sampai sini. Ini ialah intro. Tak ada markah. Mempunyai kerajaan dan rakyat satu-satu. Kedaulatan satu. Wilayah pengaruh satu. Nampak dah. Undang-undang satu. Lambang satu. Jadi kalau kita tutup di sini, tutup, buka. Tutup dan buka. Macam inilah cara kalau bantu anak-anak. Ada 6. Jadi dapatlah 4 maksimum. Bila sebut kerajaan, kita pegang kan, bila sebut kerajaan dia ada raja. Dapatlah 1 markah situ. Bila sebut kerajaan, dia ada sistem pentadbiran baik. 4 lipatan. Nanti kita akan detail lagi dalam 1.3 nanti. Bila sebut raja, mesti ada rakyat.
Rakyat, raja. Rakyat itu golongan diperintah. Yang memerintah adalah raja. Dah dapat uraian tu Bila sebut kedaulatan, apa maksud kedaulatan? Kedaulatan ni kekuasaan tertinggi. Di sini dah cukup dah. Sebab dia kata apa? Huraikan. Jadi bila sebut huraikan, ciri daripada 6 tadi kita nak huraikan. Kalau boleh jawapan kita tak nak fakta lagi dah. Fakta, huraian. Cikgu kalau saya bagi fakta saya dapat berapa markah? Fakta semua kita bagi 6 lah. Nampak fakta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak cukup. Jadi kalau kita tengok, kita nak jawab pelajar. Kita ambil yang kerajaan tu pun dah okey dah. Ciri negara bangsa ialah kerajaan. Ciri negara bangsa ialah kerajaan. F1. Okey. F1 fakta 1. Kerajaan muncul disebabkan adanya raja. Ini huraian pertama. Raja. Mungkin kita kata raja. Huraian 1A. Raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Pemerintah. Huraian 1B. Dikukuhkan sistem 4 lipatan. Dikukuhkan dengan, boleh bagi contoh. Okey, ini contoh. Tapi kita nampak ini mungkin lagi huraian Huraian 1C. Yang menjadi tonggak, pentadbiran tonggak. Huraian 1D. Dan pemerintah menggunakan sultan. Huraian 1E. Untuk ini saja pelajar, satu bahagian saja pelajar dapat 6. Itu cerita tentang rakyat. Apa itu rakyat? Rakyat ini merupakan golongan yang diperintah oleh raja. Dan perlu menumpukan taat setia. Nak dapatkan markah penuh ni pelajar, kita kena jawab dengan baiklah seterusnya kita, soalan C ni senanglah. Apakah iktibar? Iktibar ni pengajaran yang kita boleh ambil daripada apa yang kita belajar zaman ini. Kita nampak semua jawapan dah ada dalam buku iPro ni kan. Buku-buku lain pun sama juga. Nampak antara iktibar yang saya boleh dapat dengan mempelajari bab ini, ataupun iktibar daripada sejarah Melaka menunjukkan bahawa rakyat mempunyai tahap kesetiaan yang tinggi kepada raja, dan kesetiaan ini telah membantu bantu apa? Kesultanan Melayu Melaka menjadi satu negara bangsa yang gemilang dalam ekonomi, pentadbiran, sosial. Dan saya juga akan dapat membentuk semangat apa? Jati diri, patriotik dan sebagainya. Baik. Ini saja pelajar dalam 1.2. Cuba kita tengok beberapa modul yang ada. Mungkin kita boleh tengok sekejap. Yang mungkin boleh bantu anak-anak lah kita tengok daripada cikgu guna. Hari ini cikgu nak guna modul yang mula ialah Negeri Sembilan. Cuba tengok ciri negara bangsa. Cikgu cuma nak tunjukkan persamaan saja. Selalu dalam roadshow cikgu, cikgu suka terangkan tentang ciri 3. Kita tak sini ciri 3 lah. 3 huruf Roman. Jawapan kita pendek. Raja. Mungkin sini kita kata raja cikgu. Rakyat cikgu. Kita dah dapat 2 markah. Kalau kita tengok 2R ni, kita gunakan 2R kan, rakyat, raja. Boleh tak cikgu? Tak boleh. Raja, kerajaan. Kita boleh guna yang mudah-mudah. Kita ambil yang mudah mana? Raja tak boleh lah cikgu. Tak boleh. Dah hilang 1 markah. Mungkin kita katakan paling mudah ialah ini tak ada markah ni. Lambang pengaruh, kedaulatan, undang-undang. Jadi ini ada markah. Okey, raja. Kita boleh pula kerajaan.
Tadi sebenarnya atas tu kita nak tulis kerajaan, dapat betul lagi. Tambah 4. Lambang. Dapat 3 juga. Ini ialah perpuluhan 112. Okey. Dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka, dia kata ada wilayah taklukan, wilayah naungan. Takluk dengan ini yang cikgu nak anak-anak buat ni. Nanti anak-anak tengok video ini, buat tajuk ini dan hantar kepada cikgu Santai Sejarah. Ini boleh tengok di mana? Okey, kita nak tengok kan. Oh, cikgu saya nak tengok di mana cikgu ya? Mungkin anak-anak boleh tengok. Okey, dalam bahagian ini kan. Cikgu, mana kita nak tengok wilayah tadi cikgu? Okey, baca tadi. Ini rakyat, kedaulatan. Okey, baik. Sampai situ sekejap ya. Okey. Di sinilah yang menjawab soalan tadi. Cikgu letakkan warna hijau. Okey, kita nak tengok apa itu wilayah pengaruh. Letak warna biru. Oh, wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh. Okey, baca. Dan kita nak tengok, baca secara keseluruhan kita nampak apa. Sebab soalan kita ni dia tanya apa? Dia tanya wilayah taklukan, wilayah naungan. Tak kenalah cikgu. Nampak? Ini wilayah pengaruh. Yang kita nak jawab ialah sendiri. Kadang-kadang pelajar kita ni dia tersilap. Ini ialah berkaitan, cikgu letak warna merah kan. Baca ni. Wilayah taklukan dan wilayah naungan. Takluk ni wilayah yang kita dapat. Naungan ni dia orang menerima Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ini cuba jawab nanti. Okey, nampak iktibar juga cikgu tak nak sentuh lah. Sebab sama dengan soalan kita C dengan A. Cikgu sama lah cikgu. Sama. Okey, kita tengok modul di sini. Dia letakkan tentang kebat. Kebat ni apa yang kita boleh nampak? Tadi tentang warisan bangsa kan. Bila kita katakan warisan, mungkin di sinilah. Dia bagi gambar yang ada Pertuan Agong macam ini. Mengapa kita harus bangga dengan warisan bangsa? Maksudnya warisan ini, bila sebut ini, dia ialah gambar yang di Pertuan Agong tu lah. Tentang sistem beraja. Okey. Kalau sistem beraja nampak. Dia nak markah berapa? Kita jawab kalau boleh macam ini pelajar ya. Inference. Nampak? Unik fakta. Terdapat di negara Asia Tenggara tidak lagi mengamalkan sistem beraja. Ya, negara lain tak ada dah. Kita, yang unik beza kita dengan Thailand, kita 5 tahun sekali. Nampak? Demokrasi, ada pilihan raya, sistem beraja, perlembagaan. Ini semua pelajar boleh link dengan tajuk daripada tingkatan 5. Satu yang kita belajar, kita link sekali. Mungkin kita kata, uniknya ialah Agong menjadi lambang perpaduan. Uniknya Agong menjadi sebagai rujukan utama. Agong ketua agama Islam. Macam-macam pelajar. Okey, ini satu warisan. Tengok lagi. Kemakmuran negara terletak di tangan pemimpinnya. Ini susah. Kalau kita tak jawab ni, gila. Kemakmuran negara terletak, maksudnya kepimpinan ni. Buktikan. Kita nak pemimpin macam mana. Jadi kita kena bayangkan. Bayangkan pemimpin. Tak payah pergi jauh lah. Kita tengok Perdana Menteri kita lah. Pelajar ini juga kombinasi daripada bab 9, 10, bab 10 tingkatan 4, tentang Tunku Abdul Rahman. Lepas tu kita belajar Tun Razak, Tun Dr. Mahathir, kepimpinan Pak Lah, Tun Tuk Seri Najib dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang paling best inilah modul kejok sama tak? Sama kan? Wilayah taklukan, tadi wilayah pengaruh. Nampak? Di sini ni kan, wilayah taklukan, wilayah pengaruh. Pengaruh ni ialah kawasan yang rakyatnya mengakui raja lah ya.
Takluk-takluklah naungan dia menerima standard Melayu Melaka tadi. Okey. Itu kejut A. Sama tak soalan? Sama lah cikgu. Apa kita belajar sekali, kita akan dapat yang sama. Baik. Pada pembacaan anda, bagaimana undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis dapat mewujud? Dia nak ni undang-undang. Bagaimana undang-undang ini dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni? Kalau kita nak kata undang-undang apa? Di sini dia nak tentang fungsi undang-undang. Bagaimana undang-undang dapat membentuk masyarakat yang harmoni? Okey, kita boleh katalah dengan adanya undang-undang, masyarakat lebih bertamadun. Kita katakan bila ada undang-undang, masyarakat mempunyai disiplin dan hidup yang teratur. Bila hidup yang teratur, apa jadi? Mungkin kita kata dengan kehidupan ini menyebabkan kita akan lebih dihormati oleh masyarakat luar dan membentuk politik yang stabil, ekonomi yang berkembang pesat. Kerana apa? Semua masyarakat saling hormat menghormati dan mematuhi undang-undang. Macam-macam jawapan. Baik, yang ini cikgu nak bagi latihan tadi kan. Jadi pelajar jawab dan send kepada cikgu Santai Sejarah SPM. Okey, habis kita pelajar dengan bab ini. Nampak? Kita dah sampai fasa-fasa terakhir. Baca, cuba jawab latihan secara istiqamah untuk dapat markah